بهذا الأمر. يجب أن أعلم أن لا أحد يستطيع أن ينقذ السلام عليكم إلى صالح المسلمين. مع السلامة. مع السلامة. مجلس مافیا کشید. Hayırlı günleriniz olsun. Kita ada Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah. Andalus, Umayyah kan. Satu masa, satu range. Ada 3 khilafah. Seljuk ni di bawah lembayungan zaman Abbasiyah, tetapi dia lebih hebat, lebih agung, lebih great daripada Baghdad masa ni. Berapa orang? 300,000 datang nak menggempur tentera Sultan Ali bin Salam yang ada 20,000 orang. Fatimiyah ni kerajaan Syiah kan, tuan-tuan kita dah cerita dah sebelum ni. Syiah dia tak tahan sebab sepatutnya revolusi yang berlaku di Abbasiyah dulu menaikkan Syiah, tetapi rupanya yang naik itu sunnah juga. Pemimpin-pemimpin Abbasiyah menaikkan sunnah, maka orang-orang Syiah ambil jalan untuk keluar dan memberontak. Taklah memberontak sangat, keluar dan mereka conquer kawasan Mesir dan menubuhkan kerajaan Islam Fatimiyah. Okay, Fatimiyah di mana? Di Mesir. Tetapi sumbangan Syiah, sumbangan Fatimiyah juga banyak dalam bidang ilmu. Kita dah cerita dulu, mereka lah antara yang menubuhkan Universiti Al-Azhar sekarang. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Mesir dulu merupakan pusat Syiah. Memang Syiah kau-kau lah, tetapi sekarang alhamdulillah menjadi pusat sunnah. Dan Azhar sendiri menjadi pusat keilmuan para dai sunnah kan. Okay. Fatimiyah juga selain daripada dia buka Mesir, dia memajukan Mesir, dia juga pernah masuk ke Sisili, Pulau Sisili di selatan Itali. Saya dah cerita dalam channel saya bagaimana kerajaan Aghlabiyah masuk ke Sisili, menjadikan Sisili itu Islam. Sisili adalah empire Islam dulu. Okey, lepas tu Fatimiyah masuk menewaskan Aghlabiyah. Pun Islam juga dalam tu, cuma jadi Syiah. Lepas tu Aghlabiyah ambil balik. Itu satu cerita yang panjang lah. Tetapi depa ni kuat, Fatimiyah ni kuat. Okey, sampai satu tahap kita ada Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah, Andalus, Umayyah kan. Satu masa, satu range, ada 3 khilafah. Dan dalam 3 tu, satu ni tiba-tiba jadi kuat. Okey, dia lebih kuat berbanding 2 ni sebab Baghdad masa tu jangkauan dia terlalu besar sampai tahap dia tak sempat cover. Okey. Yang kedua, penyakit yang menimpa Baghdad masa ni, khalifah terlalu orang kata kaya dan dia tak biasa, dah tak lasak-lasak macam khalifah dulu dah dan sebagainya. Maka khalifah mengupah golongan mamluk. Itu maksud mamluk.
Itu proses dia. Okey, mamluk. So, setiap orang khalifah dia ada mamluk sendiri. Mamluk ni orang Turki, orang Parsi, orang Turki yang hidup nomad, hidup gasarin, depa ambil daripada kecil bila depa jajah. Depa ambil main duduk di istana, depa belah sampai dia doktrinkan untuk sangat ikut depa, sangat setia pada depa. Benda ni siapa yang buat dalam era moden? Hafiz Al-Assad. Dia assassin semua itu. Okey, Hafiz Al-Assad, ayah kepada Bashar Al-Assad kan. Hafiz Al-Assad kalau kita baca dalam politik moden, dia buat perangai ni, dia buat sikap ni. Dia pergi kutip anak-anak gelandangan, dia belah dalam istana dia, bagi totally kepercayaan kepada dia, kasih kepada dia, patuh kepada dia, dan bila dia perlukan dia akan lepaskan golongan ini. Tentera-tentera yang rela mati kerana dia, yang tidak ada adik-beradik lain, yang cuma ada Hafiz Al-Assad saja. Dikatakan Bashar Al-Assad pun ada juga tentera yang macam ni, yang memang bila tidak ada orang lain, maka kesetiaan dia sepenuhnya kepada Hafiz Al-Assad dan anak Bashar Al-Assad. Kemungkinan video yang ada tentera pegang Mujahidin Islam suruh mengucap tidak ada Tuhan melainkan Bashar tu kan, ada dua pendapat lah. Satu orang kata video tu tentera mereka edit, tak apalah kalau betul. Satu lagi pendapat kata video tu tentera tu lah yang ayah dia belah, Hafiz Al-Assad belah tu anak-anak gelandangan tu. Khalifah Baghdad buat macam tu. Dia pergi ambil anak-anak Turki yang orang gasar, orang yang dijajah semua ni, main duduk di istana, dia belah, bagi bahasa Arab, bagi masuk Islam, tu baguslah. Cuma dia sediakan budak ini untuk setiakan kepada dia. Problem dia bila khalifah buat macam tu, menteri-menteri pakat buat macam tu juga. Dia jadi trend. Macam seorang pergi ambil anak orang Syria main jaga jadi nak angkat, kita tengok comel semua pakat nak ambil. Tak salah lah, cuma kesan, saya nak tunjuk kata kesan. Semua orang, setiap orang menteri pakat adalah mamluk masing-masing yang menjaga dia. Mamluk keliling yang jaga, ramai, seorang dapat ramai, kaya macam tu, khalifah lagi ramai lah. Maka akhirnya apa berlaku? Mereka sampai tak buat kerja pasal disebokkan dengan mamluk, dan selesa orang tak berani sentuh mereka sebab mereka dah gak ramai. Maka masa tu terjadilah pemerintahan mamluk, golongan hamba. Tapi sat sangat lah. Okay? Nanti mamluk ni juga yang kalawan dengan yang ni, yang berjaya menewaskan Mongol. Tapi mamluk Mesir, dia mamluk ni golongan hamba. Ada mamluk Turki, ada mamluk Parsi, ada mamluk Mesir. Okay, ni mamluk Turki. Askar upahan ke ataupun dia at the end dia akan jadi askar upahan jugalah. Cuma dia berbeza dengan askar upahan yang one off lah, yang kita upah just for particular war kan. Tapi yang mamluk, golongan mamluk ni maksudnya dia memang dibelah daripada kecil untuk letakkan suatu patuh kesetiaan, kecintaan kepada khalifah. Baik, masa ni bila kabinet pun sibuk dengan urusan politik depa lah, depa ada Sheraton move, Estin move, semua tu dah lah kan, sibuk dengan urusan politik. Maka di sini ada geng-geng Parsi. Di sini pula ada, saya nak buat bintang lah, geng Parsi. Kalau tuan-tuan baca buku sejarah barat, buku Islam saya tak jumpa. Bukan tak jumpa, buku Islam di rumah saya ni banyak buku lama, macam Ibn Katsir, Ibn Khalqan. Yang lebih moden saya ada buku putih banyak. Jadi mungkin yang buku Arab ni mungkin sebelum zaman ni ikut. Tapi yang pastilah zaman ini geng-geng Parsi duduk di dalam Baghdad. Kita dah cerita tu kan, pengaruh besar di Baghdad kan, orang Parsi kan. Kita dah cerita sebelum ni, Parsi juga menyumbang kepada naiknya Abbasiyah dulu kan. So mereka memang ada dalam sini. Maka geng Parsi mengumpulkan kekuatan mereka. Okay. Mengumpulkan kekuatan mereka, akhirnya mereka menubuhkan kerajaan mereka sendiri. Iaitu dinasti Ghaznawi. Buai, saya tak tulis sebab bagi saya tak apa berhenti dengan Ghaznawi. Parsi lah. Saya pernah cerita sebelum ni, ada seorang kerajaan naik nama apa? Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah, masa pemerintahan Buai dengan Ghaznawi ni, ada satu lagi Samanid, Bani Samanid. Tak terkenal kan? Besar dengar tak Samanid? Korang dengar kan? Tetapi di dalamnya ada Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Maskawai. Sebab tu saya kata ada orang yang dia terkenal sampai kerajaan dia orang tak kenal. Macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan dia Ayyubiyah, tapi orang tak biasa dengar.
Sebab tenggelam kerana namanya begitu besar. Okey. Ada macam ni lah. Sama ni orang tak kenal. Orang lebih kenal Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Mas'ud. Iaitu kerajaan yang banyak membantu keilmuan. Baik. Kemudian zaman Sultan Mahmud dalam Ghaznawi ni, Sultan Mahmud Shah, kemudian anaknya Sultan Masud Shah. Sultan Mahmud Shah ni, saya dah cerita sebelum ni, dia upah seorang penyair nama Firdausi untuk karang hikayat raja-raja Parsi. Nama hikayat itu Syahnama. Sampai sekarang tuan-tuan boleh cari internet ada Syahnama. Sebab Syahnama jadi rujukan rasmi di Iran sekarang. Syahnama dia menjadi sumber epik di Iran, macam kita Husyatus Salatin. Firdausi ni dia karang satu epik nama Syahnama ni, menceritakan tentang dua orang lelaki. Seorang nama Iran, seorang nama Tiran ataupun Turan kan. Iran ini adik, Tiran ni abang ataupun terkali, tapi dua beradik yang raja dua-dua orang ni akhirnya bertelingkah dan sebagainya lah. Cuma digambarkan Iran ini adalah orang Parsi, Tiran ini adalah orang Turki. Digambarkan macam tu dalam syair ini. Dan zaman ini tuan-tuan adalah zaman di mana ini zaman 3 tahun lebih tau. Okey. Zaman pembukuan hadis, zaman Imam Bukhari tadi 256. Bermaksud alhamdulillah selamat dah hadis masuk buku. Kalaulah Imam Bukhari mai selepas pada ni, saya rasa buat hadis palsu lagi banyak. Zaman ni tuan-tuan ada hadis yang dibuat oleh orang Parsi. Kata bila mana Allah Ta'ala marah, Inna Allah Azza wa Jal Iza ghadab fa'anzal al-wahyu bil Arabi. Allah Ta'ala bila dia marah, dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Wa iza radhi, bila mana dia reda, dia akan turunkan wahyu bil Farisi. Kan dia macam tu. Lepas tu orang Arab balas balik, dia twist je. Allah Ta'ala bila mana dia marah, dia turun wahyu dalam bahasa Parsi. Bila mana dia reda, dia turun wahyu dalam bahasa Arab. Macam tu pula. Kemudian orang Parsi buat syair. Orang Arab di padang pasir masih makan belalang. Sedangkan kami dia sebut satu nama tempat di Iran ni lah. Saya tak ingat nama tempat tu. Sedangkan kami di Parsi, anjing pun makan ayam ais. Dalam dia punya syair. Maksud tu pertelingkahan orang Iran dengan orang Parsi dengan orang Arab sangat dahsyat lah. Hampir hari ni lah Iran dengan Saudi bergaduh kan. Tapi dulu konteks lagi lah Arab dengan Parsi. Masa tu Turki okey lah. Turki sedang ni yang penting. Turki dalam diam ni Muhyiddin Yassin ni. Dia dalam diam. Iran dengan Parsi dengan Arab kau-kau macam tengok terlingkar, masing-masing buat hadis palsu, masing-masing claim. Mujuk saya kata Imam Bukhari dia bukukan awal lagi lah. Kalau tidak nanya kita. Okey. Hadis palsu banyak tentang kaum ni. Sampai ketika mana naiklah geng Tiran ataupun Turki Turks ini yang membentuk kerajaan Seljuk. Seljuk ini ya. Sepatutnya ni dia cover apa negara? Dia Mesir, Afrika ni Mesir sekali lah kan. Tetapi termasuk Tunisia, Algeria sikit. Tapi main dia dekat Mesir. Sebab yang di luar Mesir ini kebanyakan dia duk naik turun. Saat Sunni mai dia jatuh. Saat dia naik balik macam tu. Tapi yang dia punya dominan dekat Kahirah. Kahirah tu nama tu dia yang letak. Madinah dengan Mekah masa tu anda dia ke? Bukan. Madinah, Mekah, Haramain masih bawah pemerintah yang asal Abbasiyah, pusat. Depa ni macam sepatutnya depa kena taat kepada Abbasiyah, tapi depa tarik diri keluar. Okey, sepatutnya kena taat kepada Abbasiyah macam kita ceritakan konsep khalifah, kena taat kepada yang establish masa tu, tapi depa tengok Umayyah pun keluar. Kan, lepas tu pakat keluar habislah Samanid, Safawi, Ghaznawi pakat keluar habis. Okey, baik. Kat mana tadi saya berhenti? Okey. Fatimiyah, Qahirah tu dia letak nama. Qahirah tu adalah kejayaan, kota kejayaan depa. Bila depa dapat menumbangkan empayar Sunni di sana, depa namakan Qahirah. Baik. Tuan-tuan, maka zaman Sultan Mahmud dia bagi grant research. Mana bagus jugalah Ghaznawi ni kepada orang yang pandai. Orang yang pandai ada elang. Ni yang penting. Orang pandai dalam pemerintahan Ghaznawi Sultan Mahmud Shah dapat elang. Dia dapat elang sebab dia pandai. Dahsyat hati. Okey. Kemudian usaha penggalakan penterjemahan bahasa macam yang Baghdad buat. Kemudian selepas dia mati, Sultan Mahmud Shah ni digambarkan sebagai sultan yang sangat kuat. Dia memang kuat. Kalau dia perang dengan Rom masa tu, orang Rom barat dah duduk main sini kan. Dia menang, dia mengalahkan puak-puak Frank, puak-puak Viking, puak-puak apa lagi yang duk main ni kan. Pasal puak yang duk
memberontak mai ke tanah Arab ni, puak-puak Viking dengan puak-puak Frank. Okey, kemudian nanti akan mai puak Norman. Norman itu puak cucu cicit pada Viking, tak apalah. Tapi Sultan Mahmud Shah ni menang. Lepas tu anak dia Sultan Malik Shah, bukan Malik Shah, Masud Shah, pun macam tu juga. Dikatakan Masud Shah lagi power. Kuda dia bergerak lambat, bukan sebab malas, tapi sebab otot kuda dia macam dengan gajah digambarkan. Macam mana otot unta macam dengan gajah? Digambarkan lah. Tapi memang dia berotot, kuda yang berotot sampai bergerak lambat. Bukan kerana buku kata bukan kerana lemak, tetapi kerana ototnya. Memang sangat kuat lah Sultan Mahmud Shah ni. Bila ayah dia mati, ayah dia Sultan Mahmud tadi mati, masa tu kebetulan dia pergi berkandap khalifah di Baghdad nak bina hubungan. Dia dengar cerita ayah dia mati, kemudian menteri-menteri buat satu move yang lain, pergi lantik adik dia. Adik dia slow sikit, maka dia balik all the way pada Baghdad, pergi ke Ghaznawi ni, tempat depa ni. Dia tangkap adik dia yang jadi raja masa tu, dia congkeh 2 biji mata adik dia. Dia congkeh 2 biji. Pasal itu ada perebutan jawatan dah ada pada dulu lagi. So sekarang tak pelik lah. Kita jangan ekstrim lah biar pergi kat depa. Pasal dia akan bertukar lagi, tak tahu macam mana ni kan. Dia tak percaya ke apa, kita tak tahu. Jadi kalau kita ekstrim, takut nanti kita akan terperangkap dalam benda tu kan. Biar pergi lah kat depa bergaduh. Dulu orang di bawah banyak membicarakan tentang pendapat, tetapi mereka di atas banyak membincangkan tentang pendapatan. Ada beza. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak balik kepada dia bergaduh. Akhirnya dia memerintah bila adik dia mati, dan dia memang digambarkan Masud Shah ni sangat power. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan kerajaan ini. Ingat tak tadi, Iran ataupun Parsi bergaduh teruk dengan Arab ni, masing-masing klaim kamilah peradaban. Yalah, Ibn Sina semua ni Parsi kan, Al-Ghazali Parsi, tapi tak bergaduh pun. Ulama tak bergaduh, ni orang awam ni berbangga dengan bangsa pun bahaya juga. Berbangga dengan bangsa tak apa, tetapi berbangga sampai tahap jadi asabiah, itu yang problem. Okey, jadi macam tu, Tuhan hadirkan Saljuk. Bani Saljuk ini pemerintahan Turki, bangsa Turki. Okey, bangsa Turki yang dalam diam tiba-tiba dia naik. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Saljuk menumbangkan geng-geng Samani, Abu Waihi semua ni, Ghaznawi ni yang sibuk dengan harta, sibuk dengan bergaduh. We have no time for that. Kami nak berjuang saja. Saljuk ni dia memang warrior lah. Saljuk inilah yang hari ni lahir keturunan Turki sekarang. Yang Erdogan and so on ni Saljuk, from Saljuk. Bahkan orang buat kajian, Erdogan itu dia main daripada salah seorang pemerintah Saljuk ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk siapa dia. Maka di celahan itu Allah Ta'ala hadirkan seorang lelaki nama dia Alip Arsalan. Kalau tuan-tuan buka di buku Indonesia dia kata Alip Arsalan, tapi bahasa dalam Rumi dia macam ni, Alip, bunyi macam mana saya tak tahu. Arsalan. Aslan. Tak tahu, tapi saya type di Google Voice tu, saya nak dengar bunyi dia Arsalan, dia bunyi gitu. Bahasa Melayu kan tak ada, Indonesia kan dia ada kan, Alip Arsalan dia bunyi macam tu. Tak tahu lah bahasa Inggeris macam mana, Aslan kita tak tahu, tapi tahulah kita pinjam orang Indonesia lah, Alip Arsalan. Bahasa kita tak ada. Sultan Alip Arsalan ni tuan-tuan, misai dia panjang, misai dia panjang sampai bila dia pergi perang, dia boleh selimpang kiri dan kanan. Sultan Alip Arsalan ni misai, bukan kejanggut, misai. Dan bayangkan yang tadi Sultan Masud punya kuat, kalah dengan dia ni lagi kuat, sangat kuat. Alip Arsalan ni tuan-tuan, warak, satu dia warak lah, yang kedua dia sangat kuat. Habis tumbang ni Frank ke, Viking ke, Arab ke, Parsi ke, habis dengan dia. Masa ni Saljuk naik, ni zaman dia. Okay. Saljuk naik betul-betul punya ni, habis bakat tumbang habis. Sampai masa ni Abbasiyah di Baghdad macam tak ada nilai. Tetapi baiknya Sultan Arsalan, dia tak bergaduh dengan khalifah sebenar. Bukan khalifah sebenar, Abbasiyah yang true. Okey, dia tak bergaduh. Tetapi untuk dia tunduk pada kawan ni, senang amat macam ni. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan politik ni. Saya bukan politik ni, saya ulang sekali lagi. Malaysia duit tak ada, miskin. Tiba-tiba di bawah Malaysia ada Selangor dan Pulau Pinang yang kaya. Kami negeri bawahan, tapi kami kaya lagi pada awak. Ibarat macam tu lah. Seljuk ni dia bawah lembayungan zaman Abbasiyah, tetapi dia lebih hebat, lebih agung, lebih great daripada Baghdad masa ni. Tapi baiknya Arsalan ini, dia tak bergaduh dengan khalifah. Dia ambil jalan untuk tak bergaduh. Kalau dia bergaduh, dia menang. Pasal dia terlalu kuat masa ni. Saya akan buktikan.
Dan Sultan Ali Arsalan macam biasa, dia kuat agama, dia mentaati ulama dan sebagainya. Cuma cerita yang lebih terkenal tentang Ali Arsalan adalah cerita apa? Bila mana dia membantu membebaskan negara-negara Islam daripada cengkaman orang masa ni, kita ada ancaman baru, Port Frank. F-A-R-A-N-K, Port Frank. Kalau buku Indonesia dia tulis sini, French. G. Sama ya. Okey. Ancaman port ni. Okey. Okey tuan-tuan setakat ni tuan-tuan boleh follow kan? Saya nak pi lembut lagi. Masa ni tuan-tuan berlaku revolusi di Eropah. Meanwhile dekat Eropah sini ada revolusi. Ada Port Frank, Port Anglo Saxon, ada 3-4, ada Vandal, Viking, Norman, ada lagi saya tak ingat ada lagi 2 kot. Ini pergi ke England. Okey. Ini mai ke Arab, mai ke belah-belah Arab Afrika ni. Okey. Ini pun mai juga ke Baitul Maqdis. Dia akan buat berperang salib nanti. So dia pun mula pi. Okey. Ini pemerintahan Anglo-Saxon di England. Anglo adalah Port Angle. Okey, ataupun Ange disebut dalam bahasa orang putih lama. Ataupun Ange. Samalah bunyi dia, Ange. So England itu mai dari sini, tanah orang Angle. Okey, tapi dia ada pergabungan dengan Anglo-Saxon nanti. Raja terakhir nama King Harold 1066. Dia mati, Port Norman ni ambil alih. Tak apalah yang itu di England. Cuma nak bagi tahu, pemerintahan Port Gasar ini di Eropah menjadikan Eropah itu zaman gelap. Sebelumnya Eropah adalah Rom. Kalau orang tanya, Ustaz, dulu Rom kan hebat ke, the great Rome kan? How come Eropah boleh jadi dark ages? Inilah revolusi. Geng-geng orang Gasar masuk. Benda yang sama berlaku di Arab. Orang Gasar daripada nomad, daripada Mamluk Turki naik, Mamluk Iran, Parsi naik. Tapi mujuklah dia nomad ataupun Mamluk Islam, dia ada Islam dalam hati dia. Yang ni tak ada. Sebab tu menjadikan Eropah runtuh. Siapa yang mai bantu Islam balik sebenarnya? Okay, saya akan ceritakan nantilah. Okey, tuan-tuan jangan pening yang tu, saya cuma nak bagi tahu Frank ini mai ke Arab. Okey, dia mula dijajah satu-satu kawasan di tanah Syam. Okey, dia dah nak masuk Baitul Maqdis dah. Kat sini. Okey. Berjumpalah dia dengan Sultan Ali Arsalan. This is the epic. Ini adalah penceritaan hari ini. Okey, baru sampai. Ya. Arsalan ni dia kawasan pengaruh dia tu kat mana? Ali Arsalan ni kawasan Seljuk ni dia di kawasan Turki dan Iran. Kalau hari ni dia sebut di penggunungan Turki, saya tak tahu, saya tak bisa sampai. Tapi dia sampai ke keluasan Seljuk ini, sampai ke banjaran Kaukasus. Punya besar lah. Kalau Kaukasus ni asal belah mana? Johor kan, kalau nak ikut kan. Tapi center dia dekat Parsi, dekat Iran. Iran dan Turki lah, kawasan yang luas dia. Walaupun dia di Bani Turki, Seljuk, tapi ialah zaman itu kan, sebab dia defeat geng Parsi yang Ghaznawi tu. So dia take over that place lah. Okay, tetapi dia keluasan dia membentang sampai ke banjaran Kaukasus. Masa ni berlaku pertembungan antara tentera Sultan Ali Arsalan dengan tentera Frank ataupun tentera Kristian yang mai, gabungan Perancis gabung dengan Jerman, bergabung dengan Georgia. Port ni. Okey, berapa orang? 300,000 datang nak menggempur tentera Sultan Ali Arsalan yang ada 20,000 orang. Maka Sultan Ali Arsalan pergi jumpa dengan tok guru dia, Muhammad bin Muslim Al-Bukhari. Bukan Imam Bukhari lah, keturunan tu lah kot. Okey, tanya, menangis. Maka tok guru dia kata, doa kepada Allah minta bertunjuk. Pasal orang Islam bila masuk berjuang dia tidak pernah kalah. Once dia masuk jihad, dia tidak akan kalah. Sama ada dia mati, dia akan masuk syurga, dia menang, dia akan dapat tahta. So there is no need for you to worry. Tok Guru dia bagi motivasi kepada dia, dan dia berdoa kepada Allah. Tok Guru dia pesan kepada dia, kalau boleh delaykan perang itu. Bukan delay macam mana? Delay sampai hari Jumaat. Sebab dia duk syak mati lah.
300,000 gabungan negara-negara barat ni. Gabungan mereka ni kan, lain sini nak lawan dengan Islam. Masa ni seseorang yang tak mau tolong ni, tanya habis semua tak mau tolong. Maka Sultan Ali AS bagi tahu kepada tentera dia, awak tak dipaksa duduk dengan saya. Kalau awak nak stay sini, saya tak boleh janjikan apa, melainkan syurga je. Tapi kalau awak nak balik, saya tak boleh halang awak. Sebab ini one way ticket. One way ticket, kata Ali AS. Minta bantuan habis ni, semua ni. Masa duduk ada lagi, Fatimah pun baki ada lagi, Samanid Safawi ada lagi. Bukan tak ada sikit-sikit. Abbasiyah masih utuh di Baghdad, masih ada. No, tak payah. Saljuk menghadapinya seorang. Lagi saya akan tunjuk bagaimana Saljuk nak balas dendam kat daripada, bukan balas dendam, nak ajak pok ni. Tak mau tolong, sengap. Maka sampai Sultan tunda minta tolong, semua tak mau tolong Islam. Ini nasib kita yang hari ni pun macam tu lah. Kafir bersatu, kita berpecah. Ya, undi mereka solid, undi kita berpecah. Bila tuan-tuan bayangkan kalaulah Israel diserang hari ni, saya tak fikir Amerika perlukan sejam untuk bincang. Dia akan sampai. Tetapi bila Palestin diserang, kita memerlukan 50 tahun masih belum selesai. Ya, sedangkan kalau tentera Islam bersatu, Israel akan lenyap within 1 hour, satu jam lenyap. Okay, betapa kecilnya Israel, betapa banyaknya tentera Islam. Tapi itulah nasib kita. Baik, maka Sultan Ali AS apa dia buat? Dia tunda sampai hari Jumaat. Pagi tu dia bangkit, dia siapkan kelengkapan. Masa ni dia pun duk siap kelengkapan dengan manjanik, dengan peluru, dengan meriam, dengan apa ni? Kelengkapan di sini apa? Pedang, dan ada satu benda yang Sultan Ali AS siapkan. Kalau tuan-tuan baca sejarah ni, tuan-tuan boleh mengalirkan air mata lah. Bagi saya satu epic lah Sultan Ali AS ni. Sampailah dia kumpulkan semua tentera dia, tanya berapa orang yang dah balik. Maka pegawai dia beritahu, wahai tuanku, tak ada, siapa pun tak mau balik. Semua nak berjuang dengan tuanku, nak masuk surga dengan tuanku. Dia satu perasaan yang macam mana tuan-tuan? Kita minoriti, kita 20,000, adik-beradik kita ramai, satu dunia berjuta, tapi dia tak mau tolong kita. Mungkin Palestin rasa perasaan ni. Maka you tak terikat, you nak keluar Palestin, you keluar lah. Tapi kami tak mau keluar, we choose to stay here. Kami pilih untuk nak bersama dengan tuanku. Tuan-tuan tahu apa Sultan Ali AS buat? Apa dia terjun kita Sembahyang Jumaat dia baca khutbah lah, dia Sultan. Dia baca khutbah, dia ingatkan tentang kematian, dia tiup lah semangat-semangat jihad dan sebagainya. Dia turun pada khutbah, dia imamkan Jumaat. Selesai baca doa, dia bagi khutbah jihad. Kemudian dia buka satu peti benda yang dia siapkan itu. Tuan-tuan tahu benda apa? Kain kafan. Dia kata, ya Allah, ini pertempuran aku yang terakhir. This is one way ticket. Aku akan mati sekali lagi. Sebab aku akan berhadapan dengan gabungan 300,000, 20,000 tuan-tuan. Dari segi ratio macam mana? Jauh ni kan? Satu dengan 15. Seorang berhadapan dengan 15 orang. Dan dia pun kelengkapan dengan segala benda. Kita cuma ada pedang je. Maka Sultan dia ambil kain kapan, dia membalutkan tubuhnya. Okey, ada setengah kata bukan kain kapan balut tubuh, balut kepala ya. Okey, cuma yang autentik yang saya baca 3-4 versi, dia dua kain tu dia balut kepala dan dia pakai jubah putih. Sebab dia kata bila aku mati lagi, tanamkan aku dengan jubah ni. Biar jubah ini jadi saksi aku berjuang jalan Allah. Bila dia buat macam tu tuan-tuan, sambil dia duk ikat serban dengan jubah putih tu, dia duk pakai tu, tentera dia menangis tengok tentera semuanya cari kain putih pakai. Disebut sebagai pertempuran kafan masa tu, setengah orang rujuk. Manzikat war ni lah pertempuran kafan. Dia 463 atau 464 lah. Pasal dia bulan lari. Ya, kalau dari sudut Masihi 1071. Okay, saya tak ingat bulan dia berapa, so dia lari hijrah. Okay. So pertempuran kafan, Manzikat war. Di mana? Di Manzikat, kawasan Turki, sepadan Turki kot. Saya tak nak sure sangat, saya tak bisa sampai. Tapi kawasan ni di Manzikat, sebab Manzikat ataupun Manzikat, saya tak tahu lah bunyi macam mana. Taling ataupun pepet kan. Baik, maka bertemparlah 20,000 tentera Islam bertempur dengan gabungan 300,000 tentera kufar. Lawan tuan-tuan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni yang mati sikit je. Yang ni mati punya ramai dan depa lari balik. Masa ni pemerintah depa nama apa? King Romanus. Ataupun dalam buku Orang Putih Armenes, sama ya. Okey, Romanus lah bahasa kita. Okey.
King Romanus ni punya angkuh ni. Tapi bila lawan, akhirnya tentera dia ni, rakyat dia lari meninggalkan dia. Tinggallah dia dengan saki-baki setia. Maka ditangkap oleh Sultan Alip Arsalan, tangkap Romanus ni. Sultan Alip tanya, sekarang ni awak nak buat apa? Saya cerita kan? Awak nak saya buat apa ke awak? Kata Sultan Raja Romanus yang angkuh ni, ada dua lah, sama ada bunuh atau memaafkan. Kalau awak duduk tempat saya, awak buat apa kat saya? Dia kata Romanus, aku akan bunuh. Kata Alip Arsalan, saya akan buat lagi teruk pada tu. Terkejut Romanus, apa yang lebih teruk daripada bunuh? Apa dia? Kata King Romanus, bebaskan. Bebaskan tu lebih teruk. Orang jadi heran, pasal apa lebih teruk? Ini kebijaksanaan King Alip Arsalan. Dia bebaskan King Romanus, kemudian dia hantar pegawai dia 4-5 orang, iringi King Romanus balik ke negara dia. Kemudian bagi duit lagi dekat dia untuk belanja nak balik. Wah, teruk apa macam tu ustaz? Baguslah. Ini King Alip Arsalan, ulama, umara, pemimpin dulu yang melihat 20 tahun ke depan. Bukan dia nak selesaikan hari ni, 1-2 hari ni, tak mau. Yang ke depan apa akan jadi. Meskipun orang kata bodohnya bagi duit kat orang kafir kan, tapi tidak. Apa dia buat? Bila King Romanus balik dengan wang orang Islam, diiringi oleh pegawai Islam, dia bahkan dimusuhi oleh orang kafir di tempat dia. Sebab rakyat dia ingat dialah petualang. Dialah yang pakat dengan asal. Orang kafir ingat macam tu. Sebab tu Raja Arsalan bagi duit kat dia. Sebab tu semua mati, dia tak mati. Sebab tu bila dia balik, saya diiringi lagi. Maka orang-orang Kristian di Eropah ni memang fight dengan dia sampai dia mati. Bukan bunuh pun. Bukan lawan. Berlaku revolusi, berlaku kudeta, orang halau dah. King Romanus ni jadi semuanya gelandangan. Piniri tu orang tak mau, piniri ni orang tak mau. Akhirnya dia mati terbuang. Bagaimana bijaknya Alip Arsalan buat dekat King Romanus yang sangat angkuh ni. Pasal dia kata apa? Ucapan dia, kami akan sampai ke Baitul Maqdis, kemudian kami akan sampai ke Baitul Maqdis, kemudian kami akan pergi ke bumi Muhammad, Madinah. Nak tengok Muhammad kamu boleh bantu kami ataupun tidak. Ucapan dia. Kalau ikut sat lagi, ada seorang lagi yang cakap bahasa yang sama. Dia pun cukup benci kat Rasulullah sampai sekarang lah kan. Masa orang yang satu lagi kata tu, dia kena berhadapan dengan ni, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin ada ayat lain, ada cara lain. Tapi uslub Sultan Alip, aku bagi kesakitan zahir dan batin lah. Kesakitan fizikal dan kesakitan mental. Dia kena teruk tuan-tuan. Dituduh pengkhianat sedangkan dia berjuang.